Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita duduk dalam satu majlis tazkirah yang mana walaupun tidak secara berdepan, tidak secara fizikal, tapi secara maya, alhamdulillah, dia adalah satu nikmat yang mana nikmat yang Allah bagi setelah Allah tarik beberapa nikmat. Ada sebahagian tempat yang tak boleh nak kuliah, tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Ada tempat macam tu. Dan ada tempat yang masih lagi Allah benarkan. Dan ada tempat yang mereka berusaha untuk buat secara maya, secara online, supaya tak putus dari segi pencarian ilmu, bagi mendengar nasihat-nasihat di qaryah dia tak memadai sekadar dah kata tak boleh buat kuliah habis macam tu, tidak. Maknanya tak boleh lah, nak macam mana dah tak boleh. Tidak, mereka berusaha untuk lebihkan lagi, untuk cuba walaupun tak boleh secara fizikal pun, secara online, secara maya pun jadilah. Ini antara mereka-mereka yang hebat, yang mana yang Allah anugerahkan kepada mereka keazaman, kekuatan untuk melakukan amal baik, untuk melakukan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka berbantu-bantulah kamu dalam perkara kebajikan dan perkara takwa. Ini adalah perkara takwa, ini adalah perkara kebajikan, kebaikan, ibadah. Ini apa ni? Majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis nasihat, yang mana walaupun tidak secara fizikal, dia adalah satu majlis yang sangat dimulai, yang mana keazaman untuk melakukan majlis walaupun bukan secara berdepan ni, dia bukan calang-calang. Dia bukan calang-calang. Dia memerlukan keazaman yang tinggi dan kesabaran yang tinggi. Sebagaimana insya-Allah tajuk kita pada hari ini, peringatan kita, tazkirah kita pada hari ini, secara santai petang-petang lepas solat asar. Selesai dah solat asar, tapi ada yang belum selesai lagi solat asar. Ada yang dah selesai, macam saya dah selesai dah. Maka daripada kita tak tahu nak buat apa, nak keluar pun tak digalakkan, COVID-19 bahaya. Jadi tak digalakkan, ada hal baru keluar. Lepas tu duduk rumah saja, takkan tengok TV. Dekat TV pula semua rancangan-rancangan yang melalaikan. Nak cari rancangan-rancangan agama, ada satu, dua, tu pun kadang-kadang je ada. Mungkin time macam ni tak ada rancangan agama. Jadi eloklah diberi pilihan kepada orang yang tak boleh keluar rumah ni, yang tak digalakkan keluar rumah ni, untuk dia beri pilihan. Sekarang ni nak tengok TV, nak tengok nyanyi-nyanyi boleh, nak tengok joget-joget boleh, nak tengok cerita yang tak ada makna, cerita macam tu betul habis macam tu pun boleh. Semua boleh. Dan jangan lupa Allah bagi juga satu pilihan bagi dia untuk tengok majlis-majlis tazkirah ataupun majlis ilmu. Jadi pilihan tu telah ada. Kalau pilihan dah ada, dia tak ada alasan lagi lepas ni. Depan Allah nanti tak boleh nak jawab dah. Kenapa banyak masa yang Allah bagi 60-70 tahun dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat pada agama, pada akhiratnya. Kata tak boleh, masa tak cukup 60 tahun. Maka dibuka balik CCTV, dibuka balik catatan. Rupa-rupanya masa yang dia ada 60 tahun tu 20 tahun tidur.
60 tahun yang ada tu 20 tahun tidur. Kalau tak percaya kira lah. Yang mana yang telah disarankan oleh apa orang-orang kesihatan, bahawasanya satu hari itu kita bagi 3. Kita setiap orang dapat ada 24 jam. Setiap orang Allah bagi 24 jam. Jadi 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam selain daripada tu. Jadi tidur tu 8 jam, maknanya bagi 3 tau. Bagi 3. Biasa ni apa, kaedah ni dibuat oleh orang kafir lah. Kajian mereka mana ada mana memikirkan tentang agama Islam. Kita je yang memikirkan perkara tu. Jadi bila dalam keadaan dibahagikan 3, tidur tu 1/3. Kalau umur 60 bagi 3 jugalah. Maknanya kalau dia hidup umur 60 tahun, umur 60 lepas tu meninggal, 20 tahun tu tidur aja. Lepas tu 20 tahun lagi kerja. 20 tahun lagi dalam masa 60 tahun tu, 20 tahun lagi, itulah yang nak keluar berjalannya. Yang 20 tahun tu lah nak beribadahnya. Nak semua yang tu je. Yang 20 tahun tu duk kongsi, duk berebut masa yang 20 tahun tu. Sebab 20 tahun pertama tak boleh kacau tu tidur. 20 tahun tu tidur. 20 tahun yang kedua tak boleh kacau, iaitu kerja. Mana boleh tak kerja nak makan apa? Tak kerja nak makan apa? Jadi ada 20 tahun lagi lah. Ada 20 tahun, ada 20 tahun lagi lah. 20 tahun tu yang balance, 20 tahun tu lah yang berebut semua tu. Nak buat apa-apa semua kat 20 tahun tu lah. Yang sibuk nak pergi bercuti lah, nak pergi main air banjir lah, apalah, semua 20 tahun tu lah. 20 tahun tu. Jadi 20 tahun tu pakat berebut. Jadi termasuk juga yang perlu dia rebut adalah dalam masa 20 tahun balance tadi tu, adalah masa tu lah nak belajar, nak apa dan sebagainya. Masa kita tak ada alasan dah. Walaupun susah nak belajar, COVID dan sebagainya, tapi tak ada alasan dah. Pihak-pihak pegawai AJK, pengurusan surau masjid, dia mengambil inisiatif untuk buat secara maya. Macam antaranya surau An-Nur Seremban Selatan ni. Maka tak ada, sebenarnya kita dah tak ada alasan dah. Maka nak tak nak, azam kita supaya masa yang ada, balance masa yang ada, baki masa yang ada sebelum mati ni, habiskan lebih banyak kepada majlis-majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis nasihat, majlis zikir, berbanding dengan tengok TV dan tengok yang lain. Azam kita. Kenapa saya sebut pasal azam? Kerana tajuk hari ini adalah tajuk azam secara kuliah asar, secara santai. Jadi kalau ada nak sharing is caring, boleh tulis kat bawah. InsyaAllah dalam masa 1 jam nanti saya akan baca, kita akan berkongsi pengalaman kita. Jadi sebelum kita lanjutkan perbicaraan kita tentang azam ni, saya biasa sebut berkaitan dengan martabat kehendak hati. Sebab azam ni semuanya dia bermula daripada hati tu. Hati dia nak, kemudian kita panggil azam lah, mungkin kita panggil niat. Jadi sebelum mula, saya biasa akan sebut 6 perkara mengikut kata Ibnu Hajar Al-Haythami, bahawasanya kehendak hati yang dia nak ni, nak ni lah niat, nak ni lah azam, nak ni lah semua nak ni. Jadi nak tu kehendak hati, atau bahasa lain nak, atau bahasa lain qasad, dia terbahagi kepada 6. Selalu saya ulang perkara ni. Qasad ni, nak ni terbahagi kepada 6. Yang kita kata saya niat, saya ingat saya niat kan, kalau dah pencen nanti dia niat pula, dia kata saya berazam ingin melakukan, azam pula dia kata. Ada yang dia kata aku sebenarnya nak pula dia kata. Jadi azam, niat, nak dan sebagainya tu, dia ada peningkatan perbahasan ulama. Antaranya yang dibahas, yang membahaskannya oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, dia mengatakan nak tu tak kisahlah kita nak istilahkan dia niat ke azam ke dan sebagainya, nak tu terbahagi kepada 6. Yang pertama dipanggil hajiz. Hajiz ni adalah goresan hati ataupun kehendak hati. Macam lintasan pun boleh juga. Lintasan. Kenapa? Nak. Dan ianya ringan aja. Dia tak kuat. Dia ringan. Dia biasa-biasa. Dia ringan aja. Yang mana kalau kita nak letak 100% tu, 100% tu, hajiz ni 20%. Nak kata nak buat, tak berapa nak buat sangat. Tapi ada terlintas.
Dia istilah Ibn Hajar kata dia hajiz, sekadar goresan hati ataupun kehendak hati, nak, cuma tak ada usaha nak buat pun, tak ada apa, cuma nak je, nak macam tu aje. Itu kalau kita nak nisbahkan dia boleh dikatakan kehendak hati dia tu, nak dia tu 20%. Dan yang kedua, martabat yang kedua dia panggil khatir. Dekat khatir ni yang syaitan biasa kacau, dia 30%, 35%, 30 hingga 35%. Kalau kita nak nisbahkan dia punya kekuatan tu, kekuatan nak tu, kekuatan khatir, kekuatan ataupun rangsangan hati boleh juga. Yang mana dia kuat sikit daripada hajiz tadi. Kuat dia tu dalam 30 hingga 35%, yang mana syaitan dia akan main dekat sini. Dia akan kacau kat sini. Kau pergilah disko, kau pergilah minum arak sekali je, kau pergilah tu, kau pergilah ni. Dia tak kuat. Dia cuma dalam 30-35% je. Dia macam karen-karen, manja-manja macam tu je. Tak kuat sangat. Kerana apa? Ulama mengatakan bahawasanya syaitan dia tak sungguh-sungguh. Dia tak macam dia macam kata macam ni, engkau buatlah ni. Macam syaitan kata, engkau buat ni, engkau buat. Kalau engkau buat, engkau lambat lagi nak mati, engkau buat. Bersungguh-sungguh syaitan bagi hasut kita. Tidak. Syaitan tak macam tu. Kita je salah faham. Kita kata syaitan duk hasut aku, syaitan duk bersungguh-sungguh menghasut aku, menyebabkan aku buat kejahatan ni. Kita salahkan syaitan. Kita kata syaitan dia menghasut secara bersungguh-sungguh. Tidak. Sebab syaitan diriwayatkan dalam hadis dalam Quran mengatakan syaitan nanti dia berlepas diri pada kita. Nanti ketika kita nak dakwa syaitan, kata engkau lah syaitan, engkau lah yang suruh aku buat sekian. Kau punya pasal lah syaitan. Kita kata macam tu kan. Syaitan tak mengaku. Dia kata bukan aku tak suruh kau buat pun. Aku cuma khatir. Aku cuma cakap biasa-biasa je. Aku tak bersungguh. Tidak, engkau cakap bersungguh. Maka dia buka CCTV waktu di mahkamah Allah nanti. Rupanya syaitan dia relax je. Dia tak buat sungguh-sungguh pun. Maka dia dapat berlepas diri. Maka dia takkan tanggung lah. Kita nak dakwa dia tak boleh. Kita nak dakwa setan tak boleh. Engkau punya pasal. Jadi ya Allah, ambil tindakan dekat setan ni. Sebab dia sungguh-sungguh suruh aku buat benda jahat. Sedangkan aku tak apa-apa nak. Tapi dia lah. Sekali bila dia tengok setan sebenarnya dia tak suruh bersungguh-sungguh. Tidak. Dia cuma guna kekuatan 30 hingga 35% hati je. Kau buat lah. Kalau kau buat okey juga. Tapi kalau kau tak nak pun tak apa. Dia macam tu. Tapi elok buat macam tu. Kalau kita nak tengok dalam, kalau macam disuruh tu, kalau kita boleh bayangkan lah, taklah betul, cuma kita untuk faham, sambil dia baring duduk atas kursi malah dia gerak dia ni. Kau pergilah tengok tu ada awet kat depan tu, kau pergilah. Tapi kalau kau tak nak pergi pun tak apa, tapi kau pergi. Macam nak tak nak dia suruh, tapi suruh. Macam tu. Jadi dia kata, kau tengok aku, setan kata, kau tengok aku tak suruh sungguh-sungguh pun, engkau yang pergi buat. Maka ketika itu bila malaikat melihat kembali peristiwa yang berlaku, betul yang buat tu sendiri adalah manusia tu sendiri, bukan setan. Setan cuma sikit-sikit. Dia panggil khatir. Itu martabat yang kedua, iaitu martabat goresan hati ataupun kehendak hati yang kuat sikit daripada hajiz tadi. Kalau kita nak nisbahkan dia untuk faham, 30-35%. Dia ada kuat lagi daripada tu, iaitu dia dipanggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni dia bercakap dengan diri, nak dengan tak nak tu sama banyak, 50-50. 50 itu kuat. Cuma kuatnya sama kuat. Nak pun kuat, tak nak pun kuat, sama kuat. Tapi nak 50%. Itu yang martabat yang ketiga, nak hati tu, hati punya tu. Yang keempat, dia panggil hammun. Hammun ni lagi kuat. Kalau kita letak persen tu 70%. 70% nak buat perkara tu, nak. Maknanya 30% je, tengoklah nanti. Tapi yang nak tu dah 70%, kuat hati dia. Cuma ulama mengatakan hammun ni yang 70% kuat ni ada dalam hati kita, dan ianya terbahagi kepada dua. Satu dia panggil himmah hasanah, satu dia panggil himmah sayyi'ah. Hammun tu lah. Himmah hasanah adalah cita-cita baik, yang mana cita-cita tu bertaraf 70% kekuatan tu. Dan dia ada panggil himmah sayyi'ah, dia dimasuk kekuatan dia nak buat jahat, cita-cita nak buat jahat tu, kekuatan nak buat jahat tu pun 70%. Dekat himmah ni lah, dekat nombor 4 hammun ataupun himmah hasanah dan himmah sayyi'ah ni lah yang ulama mengatakan jika dia nak buat sesuatu, nak buat tu kuat dia 70%,
Yang itu dia panggil himmah hasanah. 70%. Dia nak buat, maka dah dapat pahala. Kan kata, kalau kita niat nak buat sesuatu, dah dapat pahala. Niat nak buat sesuatu, dah dapat pahala. Walaupun last kali tak jadi buat, tapi pahala dah dapat kan. Biasa kita dengar tu. Dia bukan martabat niat. Dia martabat dekat himmah. Dia martabat nombor 4 sebenarnya. Nak buat sesuatu, dapat. Nak buat sesuatu, tapi dia tak buat. Tak, dia nak je. Kuat dia berapa banyak? 70%. Dapat pahala. Namanya pahala niat. Tapi kalau ada himmah sayyi'ah, kuat nak buat, kuat tu berapa persen? 70. Tak dapat dosa lagi. Kat sini, dekat hammun ni lah, ataupun himmah hasanah, himmah sayyi'ah ni lah, yang apabila buat niat yang baik, ataupun nak buat perkara baik, kekuatan nak buat tu 70% dah dapat pahala. Nak buat benda jahat, yang mana kekuatan nak buat tu 70%, tak buat lagi, baru nak buat, tak dapat dosa lagi kat sini. Cuma yang kelima, martabat yang kelima adalah azam. Azam ni maksudnya putus hati, memang betul-betul nak buat, sungguh-sungguh nak buat, tapi tak buat lagi. Dia duduk 90%. Lepas dah, kalau 100% baru buat, dia duduk kat 90%. Tapi kuat. Kat sinilah perbahasan kita pada petang ni adalah azam. Azam kat sini. Kita nak cerita ni lah. Azam. Iaitu dia kekuatan dia tu 90%. Kekuatan dia 90%. Bukan 70. 70 hamun. Dia 90. Dia bukan lebih pada tu lagi, iaitu martabat niat. Martabat niat ni adalah 100%. Dia duduk martabat azam, iaitu martabat yang bawah sikit, iaitu 90% nak. Azam. Azam ni, walaupun azam tu 90%, tapi siapa yang berazam untuk buat jahat, dia dah dapat dosa dah. Dosa niat, dosa azam dia panggil. Kat sinilah murahnya rahmatnya Allah, iaitu jika 70% nak buat, dah dapat pahala. 70% nak buat baik, dah dapat pahala. 70% nak buat jahat, tak dapat dosa lagi. Padahal nak 70%. Tapi 90% nak buat jahat, dah dapat dosa, walaupun tak buat. Jadi hati-hati dalam perkara ni lah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dia panggil niat. Niat ni maksud dia nak dan dia terus buat. Itu niat. Itu bukan azam. Azam ni dia tak buat lagi, tapi dia nak kuat 90%. Nak 90%, tapi tak buat. Jadi azam ni yang kita nak bahas, yang 90% ni. Kalau martabat yang keenam, martabat niat, dengan maksud nak dan buat. Yang itu bukan azam lah, dah buat. Dah buat. Jadi perlu kita faham turutan hadis khatir, hadisun nafsi, hammun, azam dan niat. 6 martabat nak hati kita ni, kerana dia perlu diambil berat, kerana dia ada kena-mengena dengan agama kita, dia ada kena-mengena dengan dosa pahala. Dan dia setiap perkara tu dia berbeza perinciannya. Kerana itulah kita kena ambil berat sikit tentang nak kita tu. Nak, saya kata nak. Tambah-tambah lagi kalau kita dah berazam. Azam kita tu, hati-hati dengan azam kita tu lah. Supaya azam kita bukan azam yang jahat. Supaya azam yang baik, dapat pahala dah. Malah hamun 70% pun dah dapat pahala. Jadi kalau kita tengok, setiap orang dia mempunyai keinginan untuk buat macam-macam. Kalau kita tengok dari segi keinginan nak buat sesuatu, dari segi keinginan nak buat sesuatu yang mana tak buat lagi, hamun dah dapat pahala 70%, dosa tak dapat. Kalau 70% dosa tak dapat lagi. Tapi kalau 90% nak buat sesuatu, pastinya pahala dah dapat, pahala azam 90%. Tapi kalau dia berazam nak buat dosa, maka dia dah dapat dah dosa kerana dia berazam nak buat dosa. Dia panggil dosa niat, dosa azam. Dan itu dari segi keinginan. Dari segi keinginan nak buat baik, nak buat jahat. Jika katakanlah dia azam nak buat benda jahat, tapi dia tak buat, azam dia tu duduk dekat 90% tadi lah, bukan 70. Kalau 70 tak apa, lupakan aja. Dia duduk dekat 90, iaitu nak buat sungguh-sungguh, cuma tak jadi buat aja. Maka orang ni wajib bertaubat, sebab dosa dah ada, dia wajib bertaubat. Tapi kalau 70%, 50% nak buat ataupun tergerak, nak buat dosa tergerak macam tu aja, ringan je kehendak hati tu, tak apa. Sunat taubat, tak wajib taubat. Sunat je, taubat bagus, sebab kita taubat bagus, tapi tak wajib taubat. Tapi kalau kata dah azam nak buat, lah kali tak jadi je. Nak lockdown, tak boleh keluar rumah langsung. Contoh lah, dia nak buat jahat ni, nak buat. Bila hari Selasa, hari Rabu,
Nak buat hari ni hari Ahad, tiba-tiba esok buat pengumuman, rupanya lockdown 5 negeri. Contoh. Jadi bila macam tu, alamak, tak boleh keluar rumah, tak boleh lah buat jahat. Sedangkan dia memang nak sungguh dah. Dia dah berdosa, dia wajib taubat. Dia dah berdosa walaupun dia tak buat. Sebab azam dia tu kuat azam dia tu. Itu dari segi keinginan ni, segi keinginan. Siapa yang ada nak share, nak soal apa-apa yang berkaitan lah kan, bolehlah tulis dekat komen ni, saya bacalah nanti. Petang-petang ni kan orang banyak rehat-rehat, santai-santai, kalau ada bolehlah. Okey. Dan dari segi kewajipan solat, masuk kewajipan solat. Dari segi kewajipan solat, kita diperintahkan Allah untuk solat 5 waktu wajib. Siapa tak solat berdosa. Cuma apabila masuk waktu semayang, azan, masuk je waktu, hendaklah dia semayang dengan segera, kerana suruhan tu dah ada. Kalau dia tak nak semayang dengan segera, sebab semayang ni masa yang muasak, masa yang luas. Kita ambil contoh Asar pukul 4.45 sampai pukul 7 suku. Contoh 4.45 7 suku, kan panjang masa tu. Masuk pukul 4.45, sesiapa bila masuk pukul 4.45, asar dah masuk, wajib bagi dia solat asar. Dah ada kewajipan dia. Oleh kerana masa yang panjang, muasak, bila-bila boleh semayang kalau nak semayang, sehingga sebelum habis waktu, maka sesiapa yang nak menangguhkan semayangnya pukul 5.30, pukul 6, nak semayang pukul 5.30, pukul 6, semayang asar ni, sedangkan dah masuk waktu, wajib baginya berazam. Kalau dia tak berazam, dosa. Wajib macam mana? Allah dah masuk waktu dah. Aku nak semayang ni. Nak semayang. Bila? Sekejap lagi pukul 5 nak semayang. 5.30 nak semayang. Wajib berazam. Kalau dia biarkan masa tu berlalu tanpa ada azam nak semayang, hukumnya berdosa waktu tu. Walaupun masa tak habis lagi, dia dah berdosa lah. Masa tak habis lagi ni, dia tak ada lintah apa-apa pun kat hati dia. Jalan dah bang, dia aja. Tak ada rasa apa-apa pun, berdosa dah dia. Kerana dia wajib semayang. Habis tu nak semayang jap lagi. Semayang jap lagi, kena niat, aku berazam nak semayang jap lagi. Aku nak semayang 6.30, kena niat, kena nak dalam hatinya, aku berazam nak, atau bukan tak payahlah sebut, maksudnya dah masuk waktu ni 6.30 lah. Azam lah tu. Orang yang sentiasa semayang tiap-tiap waktu, dia tak ada masalah. Dia tak payah sahaja aku berazam, tak payah, tak perlu je. Itu apabila dia nak buat sesuatu, dia biasa tiap-tiap hari dia buat perkara itu, bila sampai waktunya nak buat, dia dah ada automatik azam tu. Orang yang biasa tak tinggal semayang, dia automatik ada azam tu. Tapi kena azam lah, kalau tidak berdosa. Dan dari segi akidah, dari segi akidah tadi, dari segi apa? Dari segi keinginan nak buat baik buruk. Lepas tu saya sebut dari segi solat, dari segi kewajipan solat. Ini dari segi azam, dari segi akidah. Sesiapa yang berazam untuk jadi kafir, tapi tak jadi kafir lagi, baru azam kuat 90% jadi kafir, maka kafir dia serta-merta. Dia belum lagi nak sebut kat mulut dia sebelum buat dekat badan dia, belum dia mungkin dia boleh buat gerakan-gerakan kufur, sembah orang dengan niat membesarkan, anggap orang tu Tuhan ke, sembah patung ke dan sebagainya, maka kufur dia. Ataupun dia cakap agama Islam ni macam tak betul je, rasa macam agama Kristian pula betul. Dia cakap macam tu kat mulut, maka kufur dia. Itu dia cakap, dan dia ataupun dia buat. Yang ini tidak, kat hati dia je. Dia kata apa? Dan kat hati dia tu 90%. Iaitu agama salah, Buddha betul, contohlah. Agama-agama lain sebenarnya agama lain betul, Islam tak betul sebenarnya. Dia kuat 90%, aku nak keluar Islam lah, kuat 90%, kufur masa tu juga, walaupun dia tak 100%. Jadi itu dari segi akidah. Dan dari segi apa lagi rukun taubat. Dari segi rukun taubat, apabila dia bertaubat, dia kena sempurnakan rukun taubat. Antara rukun taubat adalah dia mesti menyesal. Satu. Yang antara lain rukun taubat, dia mesti berazam tak nak buat lagi. Tak berazam tak nak buat tu 90% sekurang-kurang. Yang lagi cantik 100%. Tak nak buat tu. Dengan dia berazam tak nak buat, dalam keazaman dia tu 90%, namanya taubatan nasuha. Jadi dengan maksud maka dia dikira diampunkan Allah. Sebab dia nak sungguh-sungguh azam dia sampai 90%. Tak nak buat lagi. Itu baru nama taubat. Kalau tanpa azam, tak nama taubat. Kenapa tak buat dah? Sebab dah tua.
Kenapa tak buat dosa dah? Sebab dah tua. Dia tidak berazam tak nak buat lagi. Dia tak buat tu sebab dah tua. Maka tak nama taubat. Walaupun dia tak buat perkara tu. Jadi maksudnya, antara rukun taubat adalah berazam tak nak buat. Kekuatan berazam tu, tak nak buat tu 90%, yang paling cantik adalah 100%. Untuk tak nak buat dah. Jadi oleh kerana tu, jika tak ada keazaman, tak nama taubat. Malah dengan sebab keazaman dia tadi, malah keazaman dia tu 100%, yang dia tak nak buat dah dosa yang telah dia buat dulu, entah macam mana selang 2-3 tahun dia buat balik. Kan? Dia buat balik. Lepas dia buat balik lama, lepas tu dia bertaubat balik. Maka taubat dia diterima balik. Walaupun 1000 kali sekalipun. Maksudnya, bila dia berazam tak nak buat perkara tu, dia menyesal dan sebagainya, maka taubat nasuha. Dia ampunkan dosanya. Entah macam mana, atas sebab-sebab tertentu, dia buat balik dosa dia yang sama. Kan? Kemudian, selang beberapa lama dia bertaubat, maka taubat tu juga diterima. Dengan syarat taubat dia menyesal dan azam. Lepas tu selang 2-3 tahun dia buat balik. Dan walaupun berulang 1000 kali sekalipun, maka tetap juga taubatnya diterima. Dengan syarat dia betul-betul niat, betul-betul berazam tak nak buat, dan dia menyesal sungguh-sungguh. Cuma entah macam mana terbuat balik. Walaupun 1000 kali sekalipun, dia ampunkan dosa. Itulah kelebihan azam tadi tu. Tanpa ada azam, tak diampunkan dosa. Itu dari segi taubat. Dari segi tawakal. Tawakal maksud tawakal macam mana? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah Ali Imran kan? Apabila kamu berazam, fa idza azamta, bila kamu berazam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ataupun bahasa lain, nak tawakal pada Allah, fatawakkal, maka bertawakal, bukan bertakwa, bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal. Jadi orang yang nak tawakal, dia kena berazam dulu. Lepas berazam baru tawakal. Tanpa ada azam, tak nak tawakal. Dia biar pintu kereta terbuka. Kau tak tahu biar tawakal. Tak, dinamakan tawakal tanpa azam. Pentingnya azam tu. Dengan ada azam tu baru tawakal. Tanpa ada azam, tak guna tawakal tu. Tawakal tu tak diterima. Kerana fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita dapat faham dekat sini apa maksud azam dalam masalah tawakal ni. Azam macam mana? Maksud tawakal dalam masalah azam ni adalah seperti burung. Burung, dia setiap hari dia keluar, terbang untuk cari makan, dan dia memang bertawakal pada Allah. Dia bertawakal, dia cari je, dia mana tahu burung ni. Kita sepatutnya kena jadi macam tu. Tapi kita tak rasa macam sebab kita pergi pejabat, kita pergi tu, kita ada bos kita bagi gaji, masuk dalam bank dan sebagainya, kita rasa seolah-olah macam tak perlu bertawakal. Sedangkan sebenarnya kita perlu bertawakal juga. Kita tengok burung. Burung tu keluar, dia mana tahu makanan dia kat mana? Dia tawakal. Okey, dia tawakal. Tapi sebelum dia tawakal, dia keluar daripada sarang. Dia gerakkan sayapnya. Dia terbang jauh mana, berkilo-kilometer kadang-kadang, untuk dia bagi balik-balik nak bagi anak dia makan. Dia keluar dia tu dengan tawakal. Tapi berserta dengan tawakal, ataupun sebelum tawakal tu, dia gerakkan dia punya sayap, dan dia terbang. Dia cari, terbang, tengok, kau nak kau ni, terbang kau ni. Jadi azam dalam masalah tawakal, boleh kita kata usahalah. Azam dalam masalah tawakal. Sebab ayat Quran kata fa iza azamta, bila kamu berazam, fatawakkal 'ala Allah. Jadi oleh kerana itu, apa dimaksudkan dengan azam dalam masalah tawakal, bukan semata-mata tawakal je, tidak. Termasuk dari perkataan azama atau azam tadi adalah, pertama dia nak sungguh-sungguh, kedua dia ada kemahuan yang tinggi untuk dia buat, yang ketiga dia mengatur strategi. Maksudnya kena fikir juga, bukan main buat aja. Keempat, dia kena ada perancangan ke pelaksanaan. Kelima, dia mempunyai kesabaran yang kuat, dia bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara, dan dia serius dalam tindakan dia. Itu istilah dia panggil azam. Maksudnya bukan main-main, sungguh-sungguh buat. Itu azam dalam masalah tawakal. Jadi sebelum tawakal kena azam. Tanpa perkara-perkara tadi, maka dia tidak layak untuk bertawakal. Dia tidak layak untuk bertawakal. Macam burung, dia tak mengharapkan rezeki turun daripada langit.
burung tak mengharap, ibu burung tidak mengharapkan rezeki turun dari langit, tapi dia guna sayap dia, dia ayunkan sayap dia, dan dia keluar awal pagi. Dia tak keluar petang-petang, dia keluar awal pagi. Susah tu nak bangun tidur tu. Dia terbang tinggi, dia tak tahu kat mana rezeki dia, dia cuma jari, tapi dia buat balik rezeki sebab dia tawakal. Tapi dia kena gerakkan sayapnya. Dia tak duduk je, tak apa, tawakal. Dia tak duduk je dekat sarang dia. Yang saya pernah cerita sebelum ni, bahawasanya itu ibu burung, yang mana ada anak burung. Yang ini anak burung ni tawakal. Kenapa dia tawakal? Sebab dia tak boleh buat apa-apa dah. Iaitu anak burung gagak kan. Saya pernah cerita sebelum ni dekat Terengganu tak silap. Saya pernah cerita berkaitan dengan burung anak gagak, yang mana anak gagak ni dia tak boleh terbang sebab dia tak ada bulu lagi. Yang itu dia hanya tawakal. Maka kerana dia tak boleh terbang, mak dia dah terbang jauh lepas menetas, sebab mak dia tak ngaku anak. Anak gagak pada permulaan tu bulu dia warna putih masa mula-mula lahir. Jadi mak dia kata, ni anak siapa ni? Ni bukan anak aku ni, mak gagak. Maka mak gagak ni tak bagi anak tu makan, dia duduk jauh-jauh. Dia tak bagi anak tu, dia hanya tengok je, macam anak aku tu telur aku, tapi macam mana pula jadi anak binatang lain pula ni? Aku hitam, dia putih, macam tu lah lebih kurang. Macam mana dia makan? Maka bertawakalnya anak burung gagak tadi tu, maka Allah keluarkan fermen, ataupun bahasa lain, keluarkan bau-bauan yang menarik minat serangga untuk datang. Serangga bau, serangga terbang, kelkatu ke apa terbang, dia main dekat keliling anak tu makan. Ketika malam, ketika embun hujan, dia minum air. Dia hiduplah sehinggalah bulu hitam dia tumbuh. Anak gagak tadi barulah mak dia ngaku anak, baru mak dia datang bagi makan dan sebagainya. Itu tawakal dalam keadaan tak boleh nak buat apa-apa. Kerana itulah ulama kita ajar doa. Ajar doa berkaitan dengan burung gagak ni kan. Doa yang burung gagak, supaya Allah kurniakan kita rezeki macam mana Allah kurniakan kita rezeki kepada anak burung gagak tadi. Allahumma rzuqna kama tarzukul bughath. Allahumma rzuqna kama tarzukul bughath. Ya Allah, rezekikan aku macam mana kau rezekikan anak burung gagak bughath. Tu sikitlah cerita tu, saya dah cerita dah sebelum ni. Kemudian jauh Ustaz hari ni. Ya, hari ni saya jauh sikit. Hari ni, esok pun jauh. Semalam jauh, hari ni jauh, esok pun jauh. Tak, esok saya dekat balik je. Ni Muhammad Mazril. Orang pancing ni. Esok saya dekat balik lah. Kejap je ni. Ada beberapa perkara je. Ada beberapa tempat je nak singgah. Lepas tu saya akan kembali balik ke tempat saya lah. Orang Kuantan kita ni kan. Balik-balik lah ke tempat asal. Ada orang menyampah saya cakap macam tu. Tak apa. Allah. Jadi itu azam. Dan kalau kita tengok para rasul, dia ada kita diistilahkan oleh para ulama malah rasul ni jenis ulul azmi. Ulul azmi. Rasul ulul azmi ni, apa benda ulul azmi ni? Azmi itu azam lah. Azmi itu azam. Ulul azmi iaitu rasul yang mempunyai keazaman dan kesabaran yang tinggi. Itu ulul azmi. Jadi oleh kerana hari ni tajuk kita azam, Hanif dah tolong kopikan doa yang saya baca tadi. Allah marzuqna kama tarzukul bughath. Ya, betul Hanif, tepat sekali. Siapa nak ambil doa tu boleh ambil dekat atas tu ada Hanif Hadi, dia tolong tu yang saya sebut tadi, untuk kita minta Allah murahkan rezeki kita time-time Covid ni, time-time tak boleh keluar rumah, tak tahulah apa, pendapatan duk kurang, maka elok kita amalkan doa ni. Masa kita baca doa tu kita selitkan sikit, sependek je doa pun, Allah marzuqna kama tarzukul bughath. Allah marzuqna kama tarzukul bughath. Ya Allah, engkau rezekikan aku macam engkau rezekikan anak burung gagak, macam cerita tadilah. Terima kasih banyak-banyak pada Hanif sebab tolong tulis orang boleh amal, orang boleh ni. Okey. Jadi Rasul Ulul Azmi ni ada 5 yang mana digambarkan kehidupan mereka yang sentiasa mempunyai azam yang tinggi dalam usaha dakwah mereka. Maka dia ada azam, kena macam-macam, berazam yang tinggi. Siapa yang 5 ni? Yang pertama Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ni, dia menerima ujian daripada Allah. Dia menerima ujian ketika menyampaikan dakwahnya daripada Namrud dan sebagainya. Dia uji untuk sembelih anak dan sebagainya.
besarnya, maka yang nombor satu, uji yang paling banyak menerima ujian, yang paling berazam sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu. Kerana tengoklah, kaum dia sendiri tolak dia, keluarga dia ada yang tolak dia, pakcik dia tolak dia, kemudian dia pula kena terpaksa kena hijrah, lepas Allah perintahkan hijrah, kena hijrah, tinggal kampung halaman dan sebagainya. Banyak onak duri yang terpaksa Nabi kita lalui. Maka dia adalah mempunyai keazaman yang tinggi, walaupun susah payah, dia tetap juga kerana azamnya tinggi. Itu nombor satu, Rasulullah Ulul Azmi. Yang nombor dua, Nabi Ibrahim, yang mana daripada kecil lagi dia kena bermain dengan berhala, maksudnya kena duduk sekeliling berhala. Kemudian dia nak kena bakar, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, nak kena bakar dengan Namrud. Kemudian bila dah besar dia kena berdakwah dengan Namrud. Macam satu-satu susah hidup dia. Susah tu dengan maksud susah dalam menyampaikan dakwah kerana banyak tentangan. Kemudian bila dia dah besar sikit, suruh sembelih anak pula. Jadi bila macam tu, memang keazamannya sangat tinggi untuk menyampaikan dakwah. Maka dia duduk nombor dua, Rasulullah Ulul Azmi, yang mereka yang mempunyai keazaman. 5 tu kan. Lepas tu Nabi Musa dengan lawan Firaun dan sebagainya, panjanglah pula cerita tu kan. Kemudian Nabi Isa sampaikan nak kena bunuh dan sebagainya. Sampai last kali yang kelima ada Nabi Nuh, yang mana terpaksa buat bahtera, orang mengata dia dan sebagainya. 5 ni dipanggil Ulul Azmi, iaitu Rasul yang mempunyai keazaman yang tinggi. Walaupun ditimpa cobaan, ditimpa macam-macam susah payah, tetap juga azamnya tinggi. Maka 5 orang ni dinamakan Rasul Ulul Azmi. Ada kena mengena dengan azam. Tapi Nabi Ayub sabar juga. Nabi Ayub pun sabar juga. Dia kata Nabi Ayub sabar tinggi, kena macam-macam penyakit. Kenapa Nabi Ayub tak termasuk dalam Rasul Ulul Azmi? Maka kata ulama, Nabi Ayub dia sabar, ya. Nabi Ayub sangat sabar. Sangat sabar Nabi Ayub ni. Yang mana Nabi Ayub sabar, yang cobaan yang dia terima bukan yang beratnya, bukan dalam menyampaikan. Dia terima dia sabar kerana dia sendiri, maksudnya penyakit. Dia sabar atas musibah, penyakit yang Allah bagi kat dia. Jadi dia sabar. Cuma yang Ulul Azmi ni bukan sabar dekat diri dia, dia sabar dalam menyampaikan. Nabi Ayub menyampaikan, ada juga tentangan, tapi tak sekuat yang 5 ni. Tentangan ketika menyampaikan tu tak sekuat yang 5 orang ni. Tapi dia sabar. Memang dia sabar. Malah dia lebih sabar lagi kerana dia ditimpa musibah. Oleh kerana ulama mengatakan, oleh kerana dia ditimpa musibah yang mana dia sabar kerana dirinya, bukan kerana menyampaikan, kerana dirinya, maka dia tak termasuk dalam Ulul Azmi. Tapi sabar tu tak sabarlah, dalam Quran disebut. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan sebaik-baik umatku yang innahu awwab. Semua tu Nabi Ayub lah tu, cerita Nabi Ayub. Sabar memang betul, tapi sabarnya banyak dekat dirinya yang ditimpa kesusahan. Bukan dia ditimpa kesusahan dalam menyampaikan. Dalam menyampaikan pun timpa susah juga, cuma tak boleh taklah seberat yang 5 orang ni. Kerana itu tak termasuk. Sikitlah pasal Nabi Ayub. Dan kalau kita tengok azam dalam perkara sunat. Azam dalam perkara sunat. Kejap saya nak tengok kalau ada soalan kan. Azam dalam perkara sunat. Kita sambung bab azam dalam perkara sunat pula. Tadi azam dalam azam para rasul. Saya berniaga Ustaz, kena sangat dengan tajuk petang ni. Oh, ya ke? Oh, kena. Ustaz, Ipoh bila nak mari? Allah, time-time Covid ni nak mari macam manalah. Hai. Singgah-singgah tu rasa pun tak risau nak singgah-singgah kan. Saya peniaga juga. Kadang-kadang macam tak boleh terima bila sales kurang, hanya mampu berdoa je. Kena terima kerana rezeki yang Allah timpa, Allah beri pada kita ni, Allah telah tentukan. Sejak azali lagi kita dapat banyak sikit dan sebagainya. Kita kena terima, tak boleh. Cuma doa-doa lah. Tak boleh terima rezeki Allah bagi tu, tak boleh. Dia kena redha. Cuma tak boleh terima dari maksud, dari segi macam mana orang tak keluar pelancongan terhenti. Tu tak apalah, yang itu biasalah. Itu kena tanya kerajaan lah, kenapa dia stop semua tu. Apa lagi? Covid tidak mengurangkan rezeki Allah. Ya, betul. Saya setuju Hanif.
Covid tidak mengurangkan rezeki. Sebab Allah dah tentukan rezeki seorang tu. Ada orang Covid ni, dia sama je. Dia dapat gaji macam biasa, sama je. Ada. Sebab Covid ni, walaupun dah dekat setahun dah Covid ni. Dan ada orang lagi banyak time Covid dia dapat. Tu geng-geng apa yang naik motor tu, yang hantar barang tu. Ui, mantap dia punya pendapatan sekarang ni. Sebab orang duduk order online dia je tu. Yang apa yang naik motor ni kan, yang hantar-hantar, malah apa nama ni, apa Panda, apa nama, Grab ni, jadi hantar-hantar barang ni lah, hantar-hantar makanan. Mereka lebih mewah ataupun lebih banyak rezekinya ketika sebelum Covid. Dan orang yang macam ni, yang hantar barang pakai lori, pakai van ni, dulu duk poh laju tu je, walaupun tak apa nak laju. Masih sambat tu je. Sekarang JNT lah, apalah, entah apa-apa, ninja tak ninja lah, macam-macam ada dah sekarang. Maka ramai orang dapat manfaat, ramai orang dapat pendapatan yang lebih daripada sebelum. Tapi ada orang juga dengan sebab Covid dia kurang dapat pendapatan. Jadi maknanya sebenarnya Covid ni tidak mengubah pun rezeki yang Allah telah takdirkan pada kita. Tidak ubah pun. Tidak. Malah ada orang yang diterima bantuan daripada orang-orang, malah ada yang kongsi pendapatan. Dia dah ada, dia kata kerana dia tak kurang, tapi ustaz-ustaz ni kurang pendapatan, dia kongsi. Macam-macam lah. Macam-macam ada. Jadi tak semestinya tak boleh kita kata macam tu. Jadi oleh kerana tu, sebenarnya rezeki yang kita dapat sekarang ni Allah telah tentukan sejak azali lagi. Cuma tengok melalui siapa. Melalui bos gaji, melalui kerajaan dapat yang berapa ratus tu lah. Saya tak reti sebab saya tak dapat. Benda-benda tu dapat. Lepas tu ada yang dapat kata surau masjid yang berdekatan, bagi datang rumah-rumah bagi beras dan sebagainya. Rezeki lah tu. Ada juga surau-surau yang bagi pendapatan, bagi sedikit sumbangan dekat apa ustaz-ustaz yang tak boleh mengajar dan sebagainya. Maksudnya sekarang ni melalui siapa je rezeki tu. Itu je yang berbeza. Tapi Allah telah tentukan sejak azali lagi. Kena sabar dan banyak berdoa. Doalah Allah marzuqna kama tarzukul bughath. Doalah tu banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah jadi kita macam anak bughath, anak burung gagak, yang mana anak burung gagak itu Allah keluarkan ada bau kat dia, menyebabkan rezeki datang dekat dia. Mudah-mudahan Allah keluarkan aura, bahasa sekarang dia panggil aura dekat kita. Lepas kita baca, orang datang nak beli barang kita dan sebagainya. Macam tu lah, lebih kurang lah. Macam tu. Baca doa tu. Betul Ustaz, online ya, memang betul. Laju je. Okey, habis. Dan habis. Tadi Azam saya sebut beberapa perkara, lepas tu saya selit sekejap dengan soalan-soalan ataupun kita melalui Abid Liu. Yalah, samalah, tak kisahlah melalui siapa-siapa. Ya, betul. Banyak macam-macam dia duk bantu orang kan, melalui dia. Melalui siapa-siapa sekalipun. Cuma rezeki tu Allah telah tentukan sejak azal lagi. Mungkin Allah tukar. Sebelum ni melalui orang ni, sekarang ni melalui orang lain. Macam tu aja. Bukan rezeki orang tu pun, rezeki memang Allah telah tentukan. Jadi saya dah bincang sebelum ni dari segi azam, dari segi dosa pahala, niat nak buat, azam dari segi para rasul punya keazaman ulul azmi, kemudian dari segi kewajipan solat, azam dia, akidah azam dia macam mana, dari segi tawakal azamnya macam mana, dan masuk kita dalam azam perkara sunat. Azam perkara Aisyina. Oh, ya ke Aisyina? Aisyina pun Aisyina lah. Saya tak tahu, saya tak ada Sina ke Suria ke Matahari ke, tak ada apa pun kalau SP tu. Okey, tak apa. Jadi azan dalam perkara sunat. Saya pernah cerita sebelum ni, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia mempunyai keazaman yang tinggi untuk solat berjemaah. Dia tak pernah tinggal takbiratul ula dengan imam. Solat subuh dia tak pernah tinggal. Pada satu kali tu dia tertinggal. Kerana tertinggal takbiratul ula. Keazamannya sembahyang berjemaah yang tinggi, dia tak nak tinggal takbiratul ihram dengan imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Entah macam mana pada hari itu dia terpaksa menguruskan 400 ekor unta yang balik daripada berdagang. Dah dapat banyak dah untung. Maka dia audit malam tu lepas isyak sampai ke subuh tak settle lagi. Subuh baru settle. Tapi lambat sikit. Dia datang imam dah takbiratul ihram, tengah baca surah. Dia takbir dan dia baca Fatihah sampai habis, dia rukuk dan sembahyang. Tak masbuk lah. Settle. Kemudian dia rasa menyesal. Keazamannya tinggi, dia rasa menyesal. Dan dia rasa unta-unta tadi, yang 400 ekor unta dan banyak barang dagangan, semua perniagaan dia tadi telah melalaikan dia. Sampai macam tu keazaman para sahabat. Menyebabkan dia infak, dia turunkan barang-barang dagangan, untung-untung tadi semua dia infak fi sabilillah.
Semua tu keazaman yang tinggi. Dia tanya Nabi, adakah dapat cover balik yang dia tak dapat takbir dengan imam tadi? Nabi kata tak dapat. Maka dia kata, kalau macam tu aku infak dengan unta-unta aku 400 ekor. Oh, banyak, juta-juta tu. Maka dia kata dapat cover tak? Nabi kata tak dapat cover lagi. Kemudian dia kata setiap unta tu ada seekor, ada seorang hamba. Ramai hamba dia. Aku bebaskan hamba kerana lillahi ta'ala. Dapat cover tak takbiratul ihram dengan imam? Nabi kata tak dapat lagi. Nak bagi tahu keazaman para sahabat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlumba-lumba berazam untuk buat ganjaran pahala. Itu keazaman para sahabat. Jadi tadi kita cerita keazaman Rasul, yakni para sahabat sanggup infak fi sabilillah semua harta dia, oleh kerana harta dia menyebabkan dia lalai dalam mengingati Allah, lalai dalam buat-buat perkara yang baik, perkara-perkara ibadah, maka dia infak fi sabilillah. Macam tu juga kita, yang mana kita ni apabila kita rasa kita lalai, maka infaklah sebahagian harta kita tu kepada fi sabilillah. Keinfaklah. Sekarang surau masjid dia tak ada dana. Ada surau yang kalau dibenarkan buka, macam kat Selangor tu sikit-sikit berapa je. Macam dekat Negeri Sembilan pun kurang ada je dia punya, dia panggil maksimum yang orang boleh datang surau masjid. Jadi menyebabkan kuranglah masuk, tambah-tambah kalau surau tak ada Jumaat. Macam surau kita ni, tak surau kita pula, surau Anor lah, surau kita lah ni, Seremban ni, dia tak ada dia tak ada dana yang masuk, maka kita infak sebahagian harta kita, ataupun mungkin langsung tak boleh buka masjid surau, ada tempat-tempat lain, infak yang mana lebihan yang ada tu. Jadi oleh kerana tu, kenapa? Kerana mungkin ada, kalau kita sedar diri, ada masa kita duduk lara. Orang lain susah payah duduk meniaga kat luar, tak ada orang nak beli sebab Covid, dia boleh duduk kat rumah tengok TV lagi. Dia boleh tengok TV, maksudnya taklah salah, tapi dia rasa senang hati. Maka dia rasa sepatutnya dia tak rasa nak buat sesuatu ke? Jadi kita fikir sesuatu, kita bantu surau masjid ni, kita bantu orang-orang yang terjejas dengan sebab Covid ni, supaya kita sekurang-kurang tak dapat macam para sahabat yang menginfakkan seluruh harta. Sayyidina Abu Bakar infak seluruh harta, Sayyidina Umar infak separuh harta dia. Taklah sampai tahap tu, tapi yang mana boleh bantu, kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Buat azam sesuatu. Tengok lagi macam mana, macam ustaz kata tadi, ya Allah telah tetapkan rezeki sejak azali. Ya, betul. Kita je tak tahu rezeki kita. Kerusi tu ustaz memang bawa ke mana-mana. Tak adalah. Lama dah tak duduk kerusi ni. Dah 3 bulan saya tak duduk kerusi ni. Saya baru je duduk baru hari ni. Esok lusa tak duduk kursi ni lah. Esok lusa dah tempat lain lah. Tak adalah. Mana boleh bawa besar tu kursi ni. Tun kidin bagi. Baik. Berat lah tu. Okey, baik. Jadi macam mana kuatnya azam kita pun, macam mana kita kena ingat keazaman kita sampai jangan kita lupa pada Allah. Kita azam, aku nak buat, aku buat azam, seolah macam kita lupa Allah. Jangan. Masa kalau kita nak buat, akhir sekali lepas kita nak buat sesuatu dengan keazaman yang tinggi, kemudian kita bergantung pada Allah. Ya Allah Tuhanku, aku berazam dan aku telah usaha macam-macam dah, maka aku bergantung padamu. Jangan azam saja terus. Jangan macam tu. Itu qadariyah. Itu qadariyah. Mereka yang ingat dia sendiri yang menyebabkan perkara itu terjadi. Dia sendiri buat, dia sendiri usaha. Kita usaha ikhtiar aja. Bila kita dah berazam sungguh-sungguh, jangan lupa gantung dekat Allah. Dengan maksud, kalau kita tengok dalam surah Al-Kahf ada sebut kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah engkau berkata sesuatu, aku mesti nak buat, engkau berazam sungguh-sungguh. Jangan macam tu. Jangan. Bahawa esok aku akan buat. Esok mesti aku buat. Aku mesti buat. Macam mana? Ya, motivasi itulah kan. Motivasi tu biasa orang kafir tu, dia buat dia punya silibus, modul dia tu. Kita mesti berjaya, kita boleh buat. Orang lain buat, kita boleh buat. Tak apa dari segi semangat. Tapi pergantungan ke Allah mana?
Sepatutnya ada pergantungan kat Allah di situ. Oleh kerana syarikat-syarikat orang kafir biasa jenis-jenis motivasi MLM macam tu, jenis-jenis semangat nak jual barang ni, dia orang kafir punya. Jadi tak adalah modul tu. Jadi kita kena letak sendiri modul tu dekat kita. Diorang punya masalah, tak ada masalah kita nak masuk apa cara-cara jualan-jualan macam tu. Cuma dia kata dia seolah kita akan berjaya, kita mesti berjaya, kita mesti berjaya. Seolah-olah tak ada pergantungan. Mereka tak apa, mereka orang kafir. Kita ada gantung. Walaupun kita sebut dekat mulut, hati kita gantung Allah. Kita ada kata insya-Allah, sebab dalam Quran sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kalau kamu nak buat sesuatu tu jangan kata aku mesti buat, aku mesti, jangan. Tak elok cakap macam tu. Habis tu macam mana nak buat? Illa ayyasha Allah, melainkan kamu kata insya-Allah. Dengan maksud mulut kata insya-Allah, hati gantung dekat Allah. Cuma takut semangat sampai tak gantung kat Allah. Itu yang takutnya. Jadi setakat cakap tak apa, kita akan berjaya, kita boleh buat. Cakap tak ada, hati gantung. Kalau mulut tak nak cakap pun hati gantung. Kalau mulut cakap insya-Allah lagi baik. Kalau mulut tak cakap pun hati gantung kat Allah. Takut nak azam. Akhir sekali tak ada gantungan kat Allah. Kerana bila kita bergantung kat Allah, kita nak yang lain, Allah bagi yang lain, rupanya yang lain tu lebih baik. Kalau kita tengok ayat ni, asbabun nuzul, cerita ni sebenarnya pasal dia sedikit kisah lah macam ni. Pemuda kahfi, ashabul kahfi yang tidur dalam gua tu, mereka bukan nak tidur 300 tahun. Bukan. Mereka berazam tak nak ikut pemerintah waktu tu yang paksa untuk kufur pada Allah. Dia lari. Dia lagi, dia berazam dia tak nak kufur, dia berazam nak kekal dengan agama Islam. Sehingga dia masuk dalam gua kan. Dia masuk dalam gua dan dia tidur. Tapi dia pergi ke gua tu bukan sebab dia berazam aku boleh lari, tidak. Dia cuma nak berazam tak nak kufur, nak kekal dalam Islam. Oleh kerana keazaman dia tadi untuk kekal beriman, maka Allah tukar, tidur 300 tahun. Nampak kadang-kadang kita tak tahu perancangan Allah. Kita rasa macam kita rugi meniaga. Rupanya dengan sebab rugi meniaga tu gini jadi untung banyak-banyak, jadi jutawan. Tak tahu. Tapi kalau tak rugi tu tak boleh jadi jutawan. Kita tak tahu perkara tu. Jadi oleh kerana tu macam tu juga bila kita berazam, jangan ingat mesti jadi, tidak. Kita kena gantung dekat Allah. Macam mana pemuda kahfi, dia panggil ashabul kahfi, pemuda kahfi tadi tu. Kahf. Jadi itulah kena lapik dengan insya-Allah, kena gantung hati kita tu, gantung dekat Allah hati kita. Barulah rezeki yang kita dapat berkat. Barulah rezeki yang kita dapat buat benda manfaat, dapat bagi masjid, bagi surau, bagi bantu orang dan sebagainya, dapat menjalankan dakwah dan sebagainya. Dia tak reti nak dakwah, dia tak berapa nak berdakwah sangat. Dia tak reti nak dakwah, ataupun dia malu nak dakwah kat orang. Dia pula tak mempunyai banyak ilmu dakwah, tapi dia support orang dakwah. Ramai orang macam ni. Kalau tak ada orang macam ni, kami ni pihak ustaz yang duk mengajar pendakwah ni payah nak bergerak. Sebenarnya ada backup kat belakang. Cuma biasa diorang ni lah, apa dia panggil, low profile lah. Tak adalah nak sibuk-sibuk tunjuk cek, takat gambar, viral sebagainya. Tak adalah sampai tahap macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok para asatizah kita, orang yang berdakwah ni, yang dia pergi berdakwah ni, dia macam kau ni tak ada kerja lain ke kau ni? Cerita pasal agama je. Sebenarnya ada backup kat belakang ni. Ada backup besar kat belakang ni. Tanpa mereka ni, diorang ni tak boleh jalan. Diorang ni kami lah takkan boleh jalan. Takkan boleh pergi jauh. Macam mana saya pergi kejap Kuantan, kejap apa nama ni, Sengah Selangor, Kuala Lumpur, lepas ni Perak, esok dan sebagainya, mana macam mana pergi ni? Ada backup kat belakang. Ada orang yang low profile. Mereka macam ni diperlukan untuk menyebarkan. Sebab apa? Dia sendiri tak boleh buat. Kalau yang baiknya, janganlah buat yang tu. Dia sendirilah buat. Tapi tak boleh buat sebab masing-masing ada peranan masing-masing. Orang yang bahagian tu dia buat peranan. Dia lebih bahagian tu, dia peranan dia masing-masing. Bantu orang dengan cara lain. Orang lain bantu orang dengan cara lain. Macam itulah. Jadi jangan kita hendaklah menggantungkan kita tu dekat Allah, gantung diri kita dekat Allah, supaya jangan kita azam nak buat tapi tak gantung kat Allah. Nak aja tapi tak gantung. Lepas nak azam kuat dan gantung pada Allah. Gantung. Dan kalau kita sedikit kita tengok, Allah dah 56 minit dah ya.
Dan kalau kita tengok tu satu kan, azam kita ni dari segi azam. Jadi kalau kita kata azam, kita kena gantung dekat Allah, mulut gantung insya-Allah, hati gantung dekat Allah. Walaupun kita berazam nak buat sungguh-sungguh. Yang mana wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Asbabun nuzul ayat ni turun asalnya pada ketika beberapa orang musyrikin datang tanya Nabi tentang beberapa perkara. Kalau kau jawab betul, aku nak masuk Islam, katanya. Nabi seronok lah, sebab yang nak masuk tu ketua kabilah. Dengan dia masuk Islam, yang lain anak-anak buah dia ataupun orang kampung ni semua masuk Islam. Dia seronok. Jadi bila macam tu, orang tu tanya, kalau kau boleh jawab yang ni, maka aku beriman. Pertama, aku nak tanya kau tentang Ashabul Kahfi, cerita tu yang pertama. Yang kedua, aku nak tanya pasal roh. Yang ketiga, aku nak suruh kau cerita pasal Zulkarnain. Siapakah dia? Kalau hanya Nabi je yang boleh jawab soalan ni, kata musyrik, maka Nabi kata, tak ada masalah, InsyaAllah, tak ada masalah, aku boleh jawab, kau datang esok. Nabi Allah lupakan tak sebut insyaAllah. Nabi sangat seronok nak mengislamkan orang ni. Nabi kata datang esok. Maka esok Jibril tak turun bagi tahu. Tak, pasal hari. Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada riwayat mengatakan 40 hari dan sebagainya. Lama. Kemudian turunlah surah Al-Kahfi ayat 23 tadi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu cakap esok kamu nak buat, kamu mesti esok. Jangan kamu kata illa an yasha Allah, melainkan dengan kau sebut insya-Allah, dengan izin Allah. Lapik dengan tu. Maka lepas tu barulah Nabi dapat jawab. Jadi peristiwa tadi dapat kat kita. Dapat kat kita bahawa bila kita nak buat sesuatu, nak sungguh-sungguh, lapik dengan insya-Allah mulut, hati bergantung dekat Allah. Azam yang kuat tu. Malangnya masyarakat kita ni salah guna kalimah insya-Allah. Mereka guna tak nak buat, mereka kata insya-Allah. Nak buat, kata aku mesti buat, jangan risau. Kau datang rumah aku ni, aku ada ni. Kau jangan risaulah, aku mesti datangnya. Kau jangan risau. Iya, ribut taufan pun aku datang. Covid aku datang. Kau jangan risau. Dia nak bagi tahu, naknya datang. Azam yang kuat untuk datang ke rumah. Untuk apa? Untuk pergi mana-mana bila dia kata. Kau jangan lupa datang esok. Kau jangan risaulah. Garanti aku datang punya. Kita pelik. Tak sebut insya-Allah yang itu. Tapi kita azam. Tapi kalau kita tak nak pergi, kita sebut insya-Allah. Jemput datang rumah. Bila? Datang rumah buat apa? Kenduri kahwin. Kita buat besar-besaran. Time Covid ni kau buat besar-besaran ke? Tak apalah. Rezeki Allah Ta'ala bagi, buatlah. Tapi kita jaga SOP, jangan risaulah. Kita fikir, biasanya kenduri memang tak jaga SOP lah. Payah nak jaga lah. Ramai orang. Jemputan berapa? Adalah dalam 2,000 orang. Uish! Di dalam ayat kata, buat apa aku setakat nak pergi makan apa sangat? Nasi minyak. Lepas tu ayam masak merah tu je lah kan, dalca yang kena kahwin punya tu, makan tu. Lepas tu acah-acah apa semua-semua macam tu. Aku pergi kedai pun baru 10-15 ringgit. Kalau aku pergi sana memang dapat makan free, tapi kena salam, kena cangkuk. Yang kedua pula, risiko yang paling besar sekali, risiko Covid. Tak nak pergi lah dalam hati, tapi dia kata kat mulut dia, insyaAllah pergi. Kalau aku dah masa, insyaAllah aku dah pergi. Tu terbalik orang kita. Salah tu, berdosa cakap macam tu. Dia tak nak pergi, dia tak boleh sebut insya-Allah. Kalau tak nak pergi, tak boleh insya-Allah. Yang boleh insya-Allah nak pergi, azam 90%, bulat hati dia. Aku nak pergi, aku nak buat, aku nak, insya-Allah. Bukannya tak tahulah nak ke tak nak. Tak tahulah, lambat lagi kan, 3 bulan lagi. Entahlah, 3 bulan lagi, tak tahu kat mana masa tu ada kerja ke tak tahu. Entahlah nak pergi ke tak. Tak apalah, insya-Allah lah. Salah tu, tak boleh sebut insya-Allah. Kata macam mana? Tengok keadaan lah. Kalau okey, aku pergi lah. Kalau tak okey, macam mana? Tak boleh pergi lah. Cakap macam tu sebab apa? Yang insya-Allah ni betul-betul nak buat, baru insya-Allah. Yang kata macam ni, aku garanti pergilah. Kau jangan risau, apa jadi pun aku pergi. Aku memang nak pergi, insya-Allah. Tu. Bukannya, tengoklah nanti kan. Tengoklah, insya-Allah lah. Tak, salah tu sikit, kesalahan. Kesalahan. Dan yang terakhir, azam dalam masalah menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kadang-kadang kita tak faham dan susah dan sebagainya, berazam. Azam juga untuk menuntut ilmu, tapi lebih lagi ilmu fardu ain. Berazam untuk ilmu. Kalau ilmu tu fardu ain, kalau tak faham, azam juga belajar lagi, cari guru, cuba sehingga jumpa guru yang sesuai. Ada orang setelah umur 60 baru jumpa guru yang sesuai, masuk dengan dia, matching. Ada orang umur 40 baru jumpa guru yang sesuai. Sebelum tu belajar banyak guru.
Tak kisahlah belajar kuliah ke online ke online, tak kisahlah. Dia payah nak faham. Kalau belajar tak payah, dia sabar. Tak boleh faham ni. Dia sabar, dia cari lagi guru lain. Dia cuba tengok orang lain, tengok lain. Cuba. Akhir sekali umur 60 baru jumpa. Ada orang macam tu. Tapi azam, kena berazam. Tak boleh aku dah belajar dah dengan ustaz tu 3 tahun tak faham. Dah cukup tu, tak faham lah. Lebih-lebih lagi bab tauhid. Kena belajar. Malah ada ulama-ulama yang terdahulu yang jadi alim sebab dia belajar walaupun lewat. Saya pernah cerita sebelum ni, Syekh Qaffal. Qaffal ni tukang buat kunci. Tukang buat anak kunci tu kan. Tukang kunci lah. Qaffal. Dia dulu buat tukang kunci. Dia tu orang biasa je dia. Daripada umur sampai umur 40 dia buat kunci. Pada satu hari lagi tu dia ada peristiwa yang berlaku, panjang lah, saya pendekkan cerita ni sebab kita nak stop dah. Apabila umur 40 tu ada sebab-sebab tertentu, dia berubah. Dia berazam dengan kuat bahawasanya aku nak belajar. Bermula umur 41 dia belajar. Akhir sekali dia jadi ulama bermazhab Syafi'i yang terkenal. Malah dalam kitab-kitab dia semua ada. Kitab ni ada Syekh Qaffal, kitab ni ada Syekh Qaffal. Sedangkan dia baru belajar umur 40. Baru start belajar. 40 tahun dalam kejahilan, dalam biasalah ta'alim biasa je. 40 tahun lagi dalam kealiman, jadi ulama besar, disebut nama-nama sampai ke hari ini. Dia mati, dia wafat dia meninggal umur 80. Maknanya 40 tahun. 41 pun azam dia tinggi tu. Azam tu dari segi belajar. Jadi dari segi walaupun dia asalnya tukang kunci. Dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab kitab Turath yang lama. Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab 300 tahun yang lama. Dulu mereka berazam tinggi, dua orang kawan ni, Syekh Abdul Samad dengan Syekh Daud tadi tu. Dia berlayar berbulan-bulan pergi ke Mekah, belajar 30 tahun dekat Mekah. Dia sambung lagi belajar 5 tahun dekat Madinah. Azamnya yang tinggi, tinggalkan kampung halaman. Azam tinggi. Malah nama-nama Syekh Daud, Syekh Abdul Samad dan sebagainya disebut sampai sekarang kerana keazamannya yang tinggi. Jadi kita belajar bukan dah pencen baru belajar. Pejabat halau dah. Pejabat kata engkau get out dah. Kenapa get out? Kerana dah umur 60, 55, 60, 65. Maksudnya kalau engkau kerja, engkau akan merosakkan kerja yang diberi. Kenapa? Duduk lama sikit dah lengah. Mata dah rabun. Orang suruh orang lain buat lain. Telinga dah kurang. Sebab umur dah tu. Pejabat kata balik. Tak boleh dah. Bahasa lain pencen lah. Bersara ke pencen lah. Bahasa kasarnya balik. Engkau tak boleh. Kalau kau dah duduk dekat pejabat ni, kau akan merosakkan pejabat ni. Sebab apa? Aku tulis M, kau baca N sebab mata rabun. Aku cakap lain, kau dengar lain sebab dah sound trouble. Dah lepas tu aku suruh buat kerja 8 jam, kau buat kerja 5 jam je, sakit pinggang. Sebab tu akhir sekali kau balik. Bahasa baiknya pencen. Tu bahasa baik. Bahasa buruk balik. Kau duk pejabat, merosakkan pejabat ni. Waktu tu baru nak belajar. Tu kita. Macam mana pun azam yang tinggi tak ada masalah. Tu kita. Sedangkan ulama terdahulu tidak. Dia awal-awal lagi belajar. Kita ni bila dah tak produktif baru belajar. Bila dah berkarat baru belajar. Lepas tanya, Ustaz, minta maaf lah, kami ni dah menopause. Kalau bab orang perempuan lah kan. Dah tak ada dah haid nifas, dah tak ada dah tua dah. Dah berkarat dah, kepala pun dah tak boleh dah. Tak boleh nak fikir dah macam mana nak belajar. Masa muda tak belajar. Dah tua cakap macam tu. Patutnya kena azam yang tinggi. Belajar juga. Belajar juga. Sebab tu dah tak produktif baru belajar tu kitanya. Sedangkan belajar awal-awal lagi, muda-muda lagi. Jadi berazamlah kita untuk istiqamah. Berazam kita untuk istiqamah, untuk melakukan ibadah. Kerana ini yang terakhir berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan al-istiqamatu khairun min fil karamah. Sesungguhnya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi istiqamah kita dalam berazam, azam kita tu biar berterusan, biar istiqamah, yang mana dengan kita istiqamah tu menyebabkan mudah-mudahan walaupun kita tak dapat apa yang kita istiqamah dengan berazam tadi tu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Itulah sampai mati istiqamah, sampai mati. Wallahu a'lam. Cukuplah sejam 5 minit dah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya dah wallahu a'lam dah. Maka saya tengok kat sini, kita tak tahu perancangan Allah. Ya, betul. Ummu Wahidah tanya, keadaan sekarang solat jarak dekat masjid yang tak ikut sunnah
tak ikut sunnah. Ya ke tak ikut sunnah Wardah? Solat jemaah dengan anak-anak tapi solat rapat. Ada orang cakap lebih baik solat rapat dekat rumah. Betul ke? Tak betul lah Wardah. Umur Wardah. Tak betul lah ayat macam tu. Ayat macam tu ayat yang ni. Ayat yang tak matang. Kalau orang cakap macam ni, umur Wardah, dia tak matang dalam berhukum. Dia tidak matang dalam berhukum. Bila dia kata sekarang ni solat jarak tak ikut sunnah, satulah tak matang. Ya ke tak ikut sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, solat jemaah dengan anak-anak, solat rapat tu tak ada masalah. Solat rapat baguslah. Ada orang cakap lebih baik solat rapat dekat rumah. Salah lagi. Dari segi aulawiyat. Yang pertama, betul ke sekarang ni solat jarak dekat masjid tak ikut sunnah? Betul ke? Betul ke? Itu yang pertama. Jadi kena mengaji fiqh lah untuk kita matang dalam berhukum. Tidak, dia masih lagi ikut sunnah. Masih lagi ikut sunnah. Asal pula tak ikut sunnah? Kalau nak kira, kita tengok sembahyang dia ada sembahyang ni dia ada perkara sekeliling dia. Contoh kena sembahyang masjid. Masjid tu bukan sembahyang, tapi masjid tu ada kena-mengena dengan sembahyang kan. Masjid, lepas tu sembahyang juga sejadah, aircon tu ada kena-mengena dengan sembahyang lah, tapi dia bukan sembahyang, dia duduk di sekitar sembahyang, dia duduk di sekeliling sembahyang itu. Dia ada mic imam lah, mic itu sembahyang. Dia ada soft yang rapat-rapat, dia ada tu. Itu dia bukan sembahyang itu. Sembahyang itu rukun tu lah yang mana kalau tak buat tak sah tu. Itulah sembahyang yang sebenar. Yang lain tu dia panggil di sekeliling sembahyang. Contohnya rapat-rapat, contohnya ada aircon. Itu semua. Kenapa pasang aircon kat masjid? Tak payah pasang aircon lah. Tapi orang tak datang pula sebab apa? Panas. Jadi nak kena sejuk. Jadi walaupun aircon tu bukan sembahyang, tapi dia diperlukan untuk sembahyang. Keperluan untuk sembahyang tu, dia tu tak ada pun tak apa. Sah juga sembahyang tak ada aircon. Cuma nak selesa letak aircon. Jadi kita boleh kata aircon tu bukan sembahyang, tapi dia ada kena-mengena lah dengan sembahyang. Kapet tak ada dekat masjid pun tak apa. Tapi orang tak nak duduk lah sejuk. Kapet tak ada, tak cantik, lepas tu pula berabuk. Sedangkan kapet tu bukan sembahyang, tapi kapet kena ada lah sebab dia ada kena-mengena dengan sembahyang. Dia sekeliling sembahyang. Macam tu juga soft, rapat tu bukan sembahyang. Sembahyang tu yang kena sah. Tak rapat pun sah sembahyang. Cuma rapat kenapa? Kerana rapat dapat pahala. Nampak? Dia bukan sembahyang, dia ada kena-mengena dengan sembahyang, dia sekeliling sembahyang. Baju ni, jubah, dia bukan sembahyang, tapi dia ada kena-mengena dengan sembahyang, dengan maksud kalau pakai lelaki pakai pusat sampai lutut pun boleh, sah dah sembahyang. Tapi kenapa pakai jubah? Dia bukan sembahyang, tapi dia ada kena-mengena di sekeliling. Kalau tak pakai jubah pun sah. Macam tu kan. Sejadah dan sebagainya. Kita tengok kita ambil contoh sejadah. Sejadah tu dia ada bunga-bunga. Mana-mana masjid sejadah dia mesti bunga-bunga. Dan kadang-kadang dengan kapet masjid pun bunga-bunga. Sedangkan sunnahnya saya dengar macam kan, sunnahnya kita punya kapet, kita punya lantai itu mesti kosong. Kadang-kadang dekat dinding penuh dengan tulisan, walaupun tulisan Quran sekalipun. Sunnahnya dengar kan, sunnahnya adalah kosong. Kerana Nabi SAW pernah suruh Sayyidatina Aisyah cabut langsir yang ada gambar burung, ada tulisan-tulisan apa semua, suruh cabut. Sebab ketika sembahyang tengok-tengok teringat dunia, Nabi suruh cabut langsir. Aku tak nak. Sayyidatina Aisyah dia ambil langsir tu, dia pekat-pekat buat sarung bantal. Nak bagi tahu, nak sembahyang sejadah kena kosong. Lepas tu dinding kena kosong, tak boleh ada kat depan. Ada tulis-tulisan yang tak ada kena-mengena, tak ada. Ini dengan TV bergerak-gerak ada apa semua. Semua tu tak ikut sunnah. Okey, soalan. Habis tu tak payah sembahyang kat masjid sebab tak ikut sunnah. Baik sembahyang kat rumah kosong. Baik sembahyang kat rumah sejadah kosong, tetap juga pergi masjid. Sebab yang tadi tu dia bukan sembahyang, dia environment. Dia di sekitar sembahyang, dia bukan sembahyang. Soft ni dia bukan sembahyang, dia di sekitar sembahyang. Sebab sembahyang kalau macam ni sah. Kalau jadi makmum kan macam ni sah. Macam ni pun sah. Macam ni sah, dia duduk belakang. Ni imam. Macam ni sah. Sampai 300 hasta jauh sah. 300 no, nampak kecil je imam. Dia sembahyang kat sini, imam duduk situ, tak ada halangan, boleh nampak direct imam, dia boleh sembahyang, sah sembahyang dia. Sebab soft ke apa ke, itu bukan sembahyang, itu di sekeliling sembahyang. Dia bila kita buat, dia dapat pahala yang besar semua dan sebagainya. Dan kadang-kadang perkara itu kita tak buat. Bila kita tak buat perkara tu, masih lagi tak nama tak ikut sunnah, masih lagi tak nama macam tu. Cuma rugilah yang dia tak buat perkara tu, rugi.
Dia sembahyang pergi masjid, sembahyang dekat kapet ada gambar-gambar bunga. Dekat sejadah gambar bunga. Dia bawa sejadah daripada rumah gambar bunga. Lepas tu dia nak sembahyang, dia tengok luruskan soft, tulis besar. Lepas tu TV ada bergerak-gerak, pecuk. Dia kata masuk apa, iklan-iklan dekat TV. Macam-macam tu ada. Semua tu mengganggu sembahyang. Kenapa segi sembahyang masjid juga sebelum Covid? Tak payah sembahyang kat rumah lah, kosong. Kena pergi juga. Itu masalah lain. Dinding tu masalah pengurusan. Kapet masalah pengurusan. Sejadah masalah pengurusan. Jadi walaupun terpaksa buat benda yang salah, bagi saya salah lah. Yang mana sejadah tapi ada bunga-bunga, ada corak-corak. Kadang-kadang corak macam babi pun ada. Dah banyak sangat corak yang dia buat. Macam muka orang. Macam-macam corak, macam salib. Dah pelik-pelik dah. Kalau walaupun di masjid tu ada corak-corak dekat kapet dia, adakah kita tak payah pergi? Sebab kapet tu bukan sembahyang. Macam tu juga soft tu bukan sembahyang. Sembahyang tu yang rukun tu. Jadi dengan sebab jarak tak sembahyang kat rumah, tak sembahyang kat masjid. Allah, salah besar. Sepatutnya dia memang tak payah, dia memang kena sembahyang kat rumah dia je sampai bila-bila, sampai mati. Sebab apa? Sebab dekat masjid semua ada kapet, semua ada lukisan, yang ada lukisan lah. Sejadah semua ada lukisan, dinding semua ada tulisan. Jadi sebab apa? Tak ikut sunnah, sembahyang kat rumah. Oh, macam tu. Dari segi dinding tu macam mana nak settle dengan cara berusaha untuk jadi nazir, untuk jadi pengurusi, untuk jadi orang kuat masjid. Lepas tu ubahlah, tu cara dia. Ubahlah. Kalau tak boleh, diam-diam sembahyang aja. Kalau tak mampu nak buat, nasihat-nasihat lebih kurang macam tu je. Nanti orang cakap macam-macam pula. Itu cara settlenya. Dekat kapet ada cara settlenya. Bagi tahulah lain kali nak tukar kapet, bagilah yang kosong. Janganlah dia gini. Itu caranya, bukan caranya dengan tak datang masjid, bukan. Itu tak ikut sunnah juga kalau nak kira ikut sunnah macam tu. Sebab tu saya cakap perkara tu tak matang sebut macam tu. Jadi macam mana dalam masalah Covid ni yang sembahyang jarak-jarak? Macam tu lah. Siapa yang suruh sembahyang jarak? Nasihatlah kat orang yang suruh sembahyang jarak tu supaya suruh rapat. Kalau dia tak buat juga, macam mana kita tengok dinding masjid, macam mana kita tengok kapet masjid, dan macam mana kita tengok sejadah masjid. Jalan aja lah, sembahyang aja lah macam biasa. Itu nak ubah tu bab lain. Nak ubah tu kena bab lain. Jadi nak rapat tu bab lain. Bukan bab pergi masjid, sembahyang kat masjid, tidak. Itu bab lain. Jangan campur. Jadi oleh kerana kalau dia tak setuju, saya tak kisah. Tak setuju jarak ke setuju, tak kisah. Kita open. Kalau kata dia tak setuju jarak kerana sebenarnya Covid ni pembohong, bla 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 bla, Illuminati, Freemason, apa, katalah dia kata macam tu, dia punya pasal lah. Kata macam tu, tetap juga kena pergi. Sebab kalau dari segi orang yang ramai terpedaya dengan itu, ini semua Yahudi punya pasal, semuanya adalah perancangan, bukan pandemik dan sebagainya. Sebutlah apa-apa pun, tak ada masalah. Kita boleh terima sebab benda tu ada hujah. Okey, masjid tetap kena pergi. Habis tu macam mana dengan pandemik tadi tu? Bukan pandemik, pandemik ni macam mana? Buatlah sesuatu supaya kau boleh dapat ubah. Masuk dalam WHO ke, masuk dalam PBB ke apa ke, tak tahulah. Pandai-pandai lah. Tapi tetap juga tetap juga perkara tu berlaku. Macam tu juga kalau kata berlaku dekat masjid macam tu, samalah. Pergi juga macam biasa. Cuma hati tu tak redha, kenapalah ni. Itu kalau dia tak percaya. Kalau dia percaya ada Covid dan sebagainya, memang perkara ni perkara betul, bukan main-main, bukan Freemason, bukan pandemik, memang betul-betul, dia percaya, kita boleh terima juga. Bukan kita boleh terima sebab adalah kajian yang dibuat. Ingat senang ke WHO ke siapa-siapa ke nak tipu semua doktor yang ada, contohlah. Jadi oleh kerana macam tu, dia memang kena buat jarak-jarak. Maka jaraklah, hati tak redha juga sebab dia kena rapat. Tapi jarak-jarak, bila buat jarak-jarak, masalahnya tak ada masalah langsung pun. Kenapa pula tak ada masalah? Kan jarak-jarak tu, habis tu sejadah tak pernah komplain pun. Ada tu. Habis tu dinding tak pernah komplain pun. Kita memang duk amal macam tu lah, nak buat macam mana? Kita pasrah dinding masjid penuh dengan tulisan, penuh dengan benda-benda bergerak. Kita pasrah kapet penuh dengan gambar-gambar, sedangkan Nabi kosong. Sejadah kita daripada dulu sampai sekarang penuh dengan entah apa-apa, tak kosong. Kita pasrah, follow aja macam biasa, hidup macam biasa. Tiba-tiba kena sembahyang jarak, tak boleh hidup macam biasa pula. Benda tu sama je. Sikitlah, panjang sangat pula nanti. Jadi betul ke? Salah ya. Betul ke ada orang cakap lebih baik solat rapat kat rumah? Salah. Nak solat rapat kat masjid, silakan, kena tangkap, kena denda, sendiri tanggung. Cuma tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap solat jarak tak ikut sunnah. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap macam tu. Kerana kadang-kadang solat jarak tu lah ikut sunnah.
Iaitu apa Nabi kata, apabila datang satunya penyakit, kamu kena keluar daripada tempat tu. Tempat kena penyakit berjangkit tu, kamu kena keluar pada tempat tu. Yang ada dah dalam tu, jangan kamu keluar. Kamu duduk diam-diam. Yang kita panggil lockdown tu lah. Kamu duduk diam dalam ni sebab kamu dah ada penyakit, jangan keluar. Yang keluar jangan masuk sebab penyakit berjangkit ada. Nabi ajar dah kita. Dan cara untuk mengelakkan penyakit tu, kalau kita tahu jaraknya 1 meter, 2 meter, 1,5 meter sebagainya. Jadi nak sembahyang rapat, tapi sebab rapat menyebabkan memudah penyebaran berlaku dan sebagainya. Jarak tu adalah sunnah, kena ikut cakap Nabi. Nabi bukan suruh jarak, Nabi suruh tak bagi masuk ke kawasan tu. Nabi tak bagi masuk kawasan tu. Bukan sembahyang tak bagi tau. Tak bagi masuk kawasan tu kalau ada penyakit. Jadi kita buat ni sebab takut penyakit tu. Jika kita percaya benda perkara ni, jika kita percaya perkara ni, maknanya COVID ni ada dan kita percaya, maka solat jarak tu adalah sunnah. Bukan rapat. Rapat tu adalah tak sunnah. Sebab sunnah ni dia tak statik, dia berubah. Dia tak statik satu macam tu, tidak. Dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Dulu orang pakai sugi, sekarang orang pakai buah gigi. Itulah sugi. Dia berubah. Jadi oleh kerana itu, jarak tu adalah sunnah bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tak percaya, jarak tu juga adalah sunnah. Jarak itu adalah sunnah juga, tapi dia tak percaya kerana mematuhi arahan pemimpin, yang mana arahan pemimpin itu taklah sampai tahap kufur, tahap yang besar, maka patuh juga. Maka dia adalah sunnah juga. Nabi kata, para ulama mengatakan, walaupun pemimpin tu jahat, zalim macam mana pun tetap kena zalim, tapi dalam masalah agama dia biasa, dia okey. Tetap juga kena respect kat pemimpin yang tadi tu. Jangan jatuhkan dia dengan huru-hara, dengan semengang sebab jatuh, orang kafir boleh ambil kesempatan. Yang macam berlaku dekat Mesir, berlaku kat mana-mana tu. Kekal. Siapa? Sisi jahat. Sisi kan? Apa? Al-Sisi tu kan, tak kisahlah, jahat ni, teruk ni. Jangan jatuh. Kalau jatuh, tengok jadi macam negara-negara Arab yang jatuh. Sebab asal pemimpin dia dulu baik je. Saddam Hussein, baik je, elok-elok je hidup dia. Rakyatnya elok, maju. Tiba-tiba je buat sesuatu tu tak patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpin tu dia kata jahat. Jahat tak jahat, cerita lain. Dia kata mengarut apa semua, akhirnya dia buat sesuatu, jatuh. Tak tengok sekarang jadi apa. Nampak? Kena patuh juga. Kalau kena patuh pemimpin dalam masalah sampai ke teruk setara tu, jangan lawan kerajaan. Jangan lawan kerajaan walaupun kerajaan tu. Jangan lawan kerajaan dengan maksud jatuhkan macam tu. Nak pilihan raya lah kalau ada pilihan raya. Macam tu lah maksudnya. Jangan jatuhkan dengan cara tu. Kadang jatuh dengan cara tu, maka orang kafir akan ambil kesempatan. Jangan jatuhkan dengan cara tu. Cara elok-elok. Kalaulah macam tu pun kena taat pada pemimpin, walaupun jahat, walaupun zalim, mengarut, rasuah dan sebagainya, jangan juga buat dengan cara yang betul. Macam tu juga. Jangan lawan, walaupun dia suruh jarak-jarak, jangan lawan. Nak macam mana? Berusaha sungguh-sungguh supaya jadi YB. Berusaha sekali jadi menteri. Lepas tu ubah. Macam tu. Kalau tak nak usaha pun, pangkah orang yang agak-agak boleh ubah. Tu cara dia. Bukan dengan cara tak datang sembahyang kat masjid. Bukan juga dengan cara pergi masjid tapi rapat-rapat. Bukan juga. Kerana jarak itu adalah sunnah. Tapi kena tengok dalam keadaan matang. Dia tak boleh tengok dalam sempit macam tu. Saya dua-dua okey. Ada kata ni mengarut pun, bila kita dengar hujah, betul juga. Macam mengarut aja. Tapi kalau kata yang betul pun, bila kita cakap dengan doktor-doktor kawan-kawan, betul juga. Jadi itulah matang namanya. Jadi berhukum hendaklah matang ya. Jangan macam tu. Okey, habis sikit jawab soalan tu. Bila lalai dengan hal dunia, at least kita bersedekah. Ya, betul. Wallahu alam. Solat jarak ikut SOP COVID. Maksudnya solat jarak yang ikut SOP COVID sekarang. Itulah saya maksudkan pun. Ikut jarak itu adalah sunnah bagi mereka yang percaya bahawasanya COVID tu betul. Ada virus tu betul dan sebagainya. Bagi yang tak percaya, dia juga adalah sunnah. Tapi sunnah dalam keadaan mematuhi pemimpin, walaupun pemimpin tu buat mengarut. Jangan duduk buat huru-hara. Antara buat huru-hara, pergi buat rapat dekat masjid. Antara buat huru-hara, pakar-pakar tak pergi masjid, pergi surau dah. Dah lah surau tak ada dana, dia pula tak pergi. Semayang kat rumah. Tu huru-hara tu, akhir sekali tutup masjid, tutup surau. Macam mana? Nak minta kerajaan, banyak dah keluar kerajaan duit, Jabatan Agama Islam dah banyak dah keluar duit, dan kerajaan pun dah tak ada duit dah duk bagi-bagi macam-macam ni. Dia pula tak datang masjid sebab sembahyang kat rumah, menyebabkan akhir sekali surau tutup sebab tak ada duit. Mana tahu jadi macam tu. Jadi huru-hara. Kerana sembahyang jarak itu boleh jadi sunnah bagi orang yang percaya adanya COVID. Bagi orang tak percaya, sembahyang jarak juga adalah sunnah kerana mematuhi pemimpin. Ke situ. Ustaz promosi solat di surau. Iyalah, saya promosi ni, suruh pergi surau, jangan tak pergi.
Walaupun jarak, walaupun 2 meter, walaupun 3 meter, walaupun dia suruh jarak 300 hasta sekalipun. Ni satu hasta. 300. Setiap satu soft 300 hasta, tetap juga kena pergi. Kenapa jauh sangat tu? Memang ini COVID variasi baru. COVID boleh terbang jauh. 300 hasta. Tak tahulah berapa meter. 300 ni. 1 2 3 4 300. Nampak soh yang pertama halus je. Yang soh pertama nampak imam halus je. Pun kena pergi masjid juga. Kalau ada masjid besar tu lah. Okey. Baik Ustaz. Okey, wallahu a'lam. Kita tangguh nak sembahyang rapat kat rumah terbaik, tapi jangan cakap ayat tak cantik, tidak matang dalam berhukum. Kita tangguh dulu, dah terlebih banyak sangat dah ni, sejam setengah dah apa. Kita tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung malam esok. Saya kuliah di Sungai Karang, Kuantan. Kalau jadilah, kalau tak ada apa-apa arah melintang, kalau perjalanan tak macam hari tu sampai 10 jam, kalau banjir dah surut, boleh laluan boleh lalu, LPT buka balik ke dan sebagainya. InsyaAllah malam esok Sungai Karang, Kuantan. Malam esok lah, siang tu dekat Perak. Bawah nak selatan Perak je, bukan pergi atas pun, tak sampai Taiping, bawah-bawah je. Dan seterusnya kuliah saya boleh follow lah, macam hari Khamis ada dekat Masjid Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya, kuliah malam, talaki malam dan sebagainya. Tengok Facebook saya untuk jadual. Terima kasih pada penganjur Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kita tangguh dulu majlis kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.